Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera untuk semua murid di Malaysia. Bersama saya, Cikgu Farina di Brainic.my. Apa khabar semua pada hari ini? Cikgu harap semua dalam keadaan sihat ya. Okey murid-murid, bagi video kali ini kita akan bincangkan jawapan bagi soalan subjektif yang telah cikgu sediakan. Jom ikut cikgu. Mari kita lihat soalan yang pertama. Encik Fairuz memperoleh pendapatan tahunan sebanyak RM108,450 termasuk allowance. Diberi bahawa allowance berjumlah RM11,350 adalah dikecualikan cukai. Pada masa yang sama, dia memberi derma kepada perpustakaan berjumlah RM3,000. Berikut merupakan pelepasan cukai yang dituntut. Yang pertama adalah individu sebanyak RM9,000. Yang kedua, insurans hayat dan KWSP yang mempunyai had RM7,000 sebanyak RM4,500 dan gaya hidup dituntut sebanyak RM3,000. Soalannya adalah A. Hitung pendapatan bercukai yang dikenakan terhadap Encik Fairuz. B. Hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Fairuz pada tahun 2020 berdasarkan jadual kadar cukai pendapatan ini. Dan C, jika setiap bulan gajinya dipotong sebanyak RM380 untuk potongan cukai bulanan iaitu PCB, adakah Encik Fairuz perlu membuat bayaran bagi cukai pendapatan? Jelaskan jawapan anda. Mari kita lihat penyelesaian yang pertama untuk soalan A. Jom kita tengok. Mari kita kira jumlah pendapatan tahunan. Kita akan ambil nilai RM108,450 tolak RM11,350 dan kita akan dapat jumlah pendapatan tahunan sebanyak RM97,100. Berdasarkan soalan juga kita tahu pengecualian cukai di sini adalah derma kepada perpustakaan sebanyak RM3,000. Seterusnya, untuk pelepasan cukai, kita ada RM9,000 untuk individu, insurans hayat dan KWSP sebanyak RM4,500 dan juga gaya hidup sebanyak RM2,500. Maka pelepasan cukai yang boleh diperolehi adalah sebanyak RM16,000. Bila dah lengkap semua maklumat yang diperlukan, maka kita akan mula mengira pendapatan bercukai untuk Encik Fairuz. Pendapatan bercukai sama dengan RM97,100 tolak RM3,000 tolak dengan RM16,000, maka kita akan dapat pendapatan bercukai untuk Encik Fairuz adalah sebanyak RM78,100. Selesai. Seterusnya, mari kita kira cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Fairuz. Berdasarkan jadual kadar cukai pendapatan, kita dapati bahawa pendapatan bercukai bagi Encik Fairuz terletak pada banjaran bercukai seperti berikut, iaitu pada baris yang ke-6 antara RM70,001 sehingga RM100,000. Cukai bagi RM70,000 yang pertama, kita akan ada sebanyak RM4,600. Cukai atas baki yang berikutnya, kita akan ambil nilai RM78,100 tolakkan dengan RM70,000, darabkan dengan 21% dan kita akan dapat cukai atas baki sebanyak RM1,701. Tiada rebate yang layak diperolehi kerana pendapatan bercukai lebih daripada RM35,000 dan tiada bayaran zakat dibuat. Dan akhirnya, cukai pendapatan untuk Encik Fairuz adalah RM4,600 ditambahkan dengan RM1,701 dan tolakkan dengan rebate sebanyak RM0 dan kita akan dapat cukai pendapatan sebanyak RM6,301. Selesai. Mari kita lihat soalan C. Jumlah PCB yang telah dibayar, kita akan ambil nilai RM380 darabkan dengan 12 bulan dan kita akan dapat nilai jumlah PCB sebanyak RM4,560. Maka kita tahu cukai yang perlu dibayar melebihi daripada nilai PCB. Maka Encik Fairuz perlu buat bayaran lagi kerana bayaran cukai tidak mencukupi. Kita boleh dapat bayaran cukai yang tidak mencukupi melalui kaedah
kita ambil nilai cukai yang perlu dibayar iaitu RM6,301, tolakkan dengan nilai PCB iaitu RM4,560 dan kita akan dapat nilai RM1,741. Maka Encik Fairuz akan buat bayaran sebanyak RM1,741 kepada pihak LHDN kerana jumlah potongan PCB tidak mencukupi untuk cukai pendapatan yang perlu dibayarnya. Selesai. Mari kita lihat soalannya seterusnya. Pada tahun 2020, Encik Ravi dan isterinya mendapat gaji tahunan sebanyak RM60,500 dan RM55,000. Mereka masing-masing telah mendermakan sebanyak RM400 kepada badan kebajikan yang diluluskan oleh kerajaan pada tahun tersebut. Berikut ialah pelepasan yang hendak dituntut oleh Encik Ravi dan isterinya. Soalannya adalah A. Hitung jumlah cukai pendapatan bagi Encik Ravi dan isterinya dengan menggunakan cara taksiran cukai bersama dan taksiran cukai berasingan. B. Antara dua jenis pentaksiran ini, yang manakah yang lebih sesuai digunakan oleh Encik Ravi dan isterinya? Mari kita lihat langkah penyelesaian. Cikgu akan susun dalam bentuk jadual. Kita akan selesaikan dulu taksiran bersama, iaitu kita akan tambahkan pendapatan Encik Ravi dan juga isterinya. Jumlah pendapatan kita akan dapat sebanyak RM115,500. Jumlah pengecualian iaitu derma sebanyak RM1,000 dan pelepasan cukai yang dipohon untuk individu sebanyak RM9,000, gaya hidup sebanyak RM2,500, insurans hayat sebanyak RM7,000, insurans perubatan sebanyak RM3,000 dan pendapatan bercukai untuk taksiran bersama adalah sebanyak RM93,000. Seterusnya, untuk mengira cukai dasar, kita akan merujuk kepada jadual taksiran cukai yang telah disediakan. Pendapatan bercukai terletak pada banjaran cukai yang berikut, iaitu antara RM70,000, RM1 sehingga RM100,000. Maka cukai dasar untuk taksiran bersama adalah untuk RM4,600 dan cukai atas baki kita akan ambil nilai RM93,000 tolakkan dengan RM70,000, kita akan dapat baki sebanyak RM23,000. Dan baki itu akan didarabkan dengan 21%, kita akan dapat cukai atas baki sebanyak RM4,830. Tiada rebate cukai yang diberikan untuk taksiran bersama dan akhir sekali cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Ravi dan isterinya adalah sebanyak RM9,430. Seterusnya, mari kita lihat jumlah pendapatan untuk Encik Ravi sebanyak RM60,500. Jumlah pengecualian iaitu derma yang telah diberikan sebanyak RM400, pelepasan individu sebanyak RM9,000, gaya hidup sebanyak RM2,000, insurans hayat sebanyak RM4,000 dan insurans perubatan sebanyak RM2,540. Maka pendapatan bercukai untuk Encik Ravi adalah sebanyak RM42,560. Untuk mengira cukai dasar, kita akan rujuk jadual kadar cukai lagi sekali. Pendapatan bercukai bagi Encik Ravi terletak pada banjaran yang berikut, iaitu antara RM35,001 sehingga RM50,000. Maka cukai dasar untuk Encik Ravi adalah sebanyak RM600. Cukai atas baki kita akan ambil nilai RM42,560 tolakkan dengan RM35,000 dan kita akan dapat baki sebanyak RM7,560. Dan baki ini akan didarabkan dengan 8%, yang mana kita akan dapat cukai atas baki bagi Encik Ravi sebanyak RM604 dan 80 sen. Tiada rebate cukai yang diberikan
maka cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Ravi adalah sebanyak RM1,204.80. Seterusnya, mari kita lihat taksiran berasingan untuk isteri Encik Ravi. Jumlah pendapatannya adalah sebanyak RM55,000. Jumlah pengecualian iaitu derma sebanyak RM400, pelepasan cukai untuk individu sebanyak RM9,000, gaya hidup sebanyak RM2,500, insurans hayat sebanyak RM6,500 dan insurans perubatan sebanyak RM2,500. Maka pendapatan bercukai untuk isterinya adalah sebanyak RM34,100. Untuk mengira cukai dasar, kita akan rujuk lagi sekali kepada jadual kadar cukai. Maka pendapatan bercukai bagi isterinya terletak pada banjaran yang berikut, iaitu antara RM20,001 sehingga RM35,000. Cukai dasar bagi isterinya adalah sebanyak RM150. Cukai atas baki, kita akan kira dulu baki melalui RM34,100 ditolakkan dengan RM20,000 dan kita akan dapat baki sebanyak RM14,100. Kemudian darabkan baki ini dengan 3%, yang mana kita akan dapat cukai atas baki sebanyak RM423. Isteri Encik Ravi akan mendapat rebate cukai sebanyak RM400 kerana pendapatan bercukainya adalah kurang daripada RM35,000. Maka cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh isteri Encik Ravi adalah, kita akan ambil nilai RM150, tambahkan dengan RM423 dan tolak dengan rebate cukai sebanyak RM400 dan cukai pendapatan yang perlu dibayar hanya RM173. Untuk taksiran berasingan ni, bila kita tambahkan cukai pendapatan Encik Ravi dan isterinya, kita akan dapat jumlah sebanyak RM1,377.80. Antara dua jenis pentaksiran ini, yang manakah yang lebih sesuai digunakan oleh Encik Ravi dan isterinya? Sudah tentulah taksiran cukai berasingan. Kenapa? Sebab cukai pendapatan yang perlu dibayar jauh lebih rendah. Okey murid-murid, cikgu harap murid-murid dapat menjawab topik percukaian ini dengan mudah ya. Seperti biasa, pesanan tulis kelas daripada cikgu, jangan lupa buat latihan tau. Dan ingatlah, terkadang lelah dan kecewa adalah harga yang harus kita bayar untuk membeli sebuah kebahagiaan. Sekian, saya Cikgu Farina dari Brainly.my. Moga kita berjumpa lagi pada video akan datang. Bye-bye.